Okey, kita akan lihat tentang agama Islam dalam perlembagaan. Baik, agama Islam dalam perlembagaan ini, agama Islam memang diakui sebagai agama persekutuan, iaitu agama Persekutuan Malaysia. Okey. Setelah parti-parti politik pertubuhan menghantar memorandum dan kepada Suruhanjaya Perlembagaan, dan kedudukannya, maknanya perkara berkaitan agama Islam, okey, tertulis dalam perkara 3, okey, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Perkara yang berkaitan dengan perubahan kedudukan agama Islam dalam Perlembagaan Persekutuan perlu mendapat titah perkenan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Baik, dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 3.1, Islam ialah agama bagi persekutuan. Persekutuan Malaysia lah. Okey, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dan perkara 3 dalam kurungan 2, di dalam tiap-tiap negeri, selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, okey, iaitu setiap negeri yang ada raja, raja akan jadi ketua agama Islam di negerinya. Ketua agama Islam. Dan ini untuk negeri-negeri yang ada raja. Kalau negeri yang tak ada raja, okey, yang di-Pertuan Agong. Okey, contohnya negeri yang tak ada raja seperti apa? Seperti Melaka, seperti Pulau Pinang, tak ada raja dia tak ada raja. Okey, negeri Sabah dan juga Sarawak yang tidak ada raja. Maka negeri-negeri yang tak ada raja ni, okey, iaitu ketua agama Islam dia siapa? Ketua agama Islam dia ialah yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak ada raja. Ini yang kamu kena faham. Okey. Kalau Melaka tak ada raja, Pulau Pinang tak ada raja, Sabah tak ada raja, Sarawak tak ada raja, jadi siapa yang ketua agama Islam? Ketua agama Islamnya ialah yang di-Pertuan Agong. Dan yang di-Pertuan Agong juga menjadi ketua agama Islam bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Kita ada 3 wilayah persekutuan kan? Jadi ketua agama Islam bagi wilayah persekutuan adalah yang di-Pertuan Agong. Dan agama Islam sebagai agama persekutuan ini telah pun dimaktubkan ataupun telah ditulis dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita perlu menghormati peruntukan perlembagaan ini agar persefahaman dan perpaduan rakyat dapat dikekalkan. Itu tentang agama Islam dalam perlembagaan. Baik, bagaimana dengan agama-agama lain, cikgu? Agama-agama lain, kita tahu di Malaysia ni ada agama lain seperti ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristian, ada agama Sikh dan macam-macam lagi. Jadi, untuk kedudukan agama lain dalam perlembagaan, Perlembagaan Persekutuan memaktubkan atau menulis bahawa agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Jadi, rakyat ada hak untuk mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Perlembagaan Persekutuan, kita tengok perkara 11 dalam kurungan 1 ya. Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Dan tertakluk pada fasal 4 mengembangkannya. Dan perkara 11.3A ni, tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Kalau orang-orang Hindu, uruskan hal ehwal agamanya sendiri. Kalau orang-orang Buddha, uruskan hal ehwal agamanya sendiri. Jadi ini telah tertulis dalam Perlembagaan Persekutuan, yang mana perlembagaan ini tidak boleh diubah. Ya, tak boleh diubah. Hai Sarina.
Jadi inilah kita kata sebagai kebebasan beragama. Ya. So kebebasan beragama mengikut Perlembagaan Persekutuan mewujudkan masyarakat yang saling memahami dan menghormati kaum lain. Jadi kita perlu menghayati kepentingan menghormati amalan beragama yang terdapat di Malaysia. Contoh macam kita sekarang ni kan. Kita ni kebanyakannya tinggal tinggal di kawasan yang mana kiri kanan kita ada jiran Cina, ada jiran yang beragama Hindu, ada jiran yang beragama Buddha dan beragama Kristian. Jadi kalau mereka meraihkan agama mereka di kawasan rumah mereka, contohnya buat perayaan di rumah mereka, kemudian ramai orang datang, jadi kita tak boleh marah diorang. Kita tak boleh apalah orang Hindu ni suka-suka hati parking kereta, kita nak ni pun susah apa semua. Tak boleh. Kita kena hormati, kita kena cakap elok, cik, saya nak keluar cik, boleh tak alihkan sikit kereta. Begitu. Begitu juga macam kita. Kita ni orang-orang Islam ni tiap-tiap hari Jumaat kereta kita parking tepi jalan untuk kita pergi masjid solat Jumaat. Jadi orang-orang Hindu, orang-orang Buddha dan Kristian tak bolehlah marah-marah. Kata apalah orang Islam ni hari Jumaat je asyik sesak jalan, sesak kereta. Tak boleh. Dia kena faham. Oh ini berkaitan dengan agama Islam. So kena hormat. Jadi itulah kita kata sebagai saling menghormati. Saling menghormati itu sangat penting. Masalahnya ada orang yang tak menghormati kita. Kerana apa? Kerana suka-suka hati je makan depan kita, tak ajak kita pun. Kan? Betul tak Safi betul tak Aris suka-suka hati makan burger, tak ajak kita. Lain kali ajaklah. Ataupun sekurang-kurangnya belikan untuk kita. Betul tak? Betul tak Safi Kalau puasa? Kalau mana puasa? Masalahnya masa tengah malam ni mana ada orang puasa malam, Akbar. Kau ni kan agak-agak lah kan. Tak cukup duit kot. Tak cukup duit. Tak apa, kita ada boleh. Ada siapa puasa malam. Kita boleh. Saya pernah, saya ingatkan puasa tu waktu buka, lepas buka tak boleh makan. Rupanya boleh makan. Saya pernah buat. Kita kan saya kena pernah fikir gitu. Apa dah. Okeylah kalau macam tu kita akan order dah. Siapa nak burger? Sila angkat tangan, siapa nak burger? Saya nak burger. Takif, tolong beli burger. Beli dalam 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Kemudian balance boleh ambil lah. Balance keep the change. Murahnya burger. Balance keep the change. Burger tak sikit je tengok. Tak apa. Lah RM1 lah. Kan? Kalau RM1 je. Kalau lepas tu ada lebih, keep the change lah. Ada lebih keep the change. Saya berikan. Baik. Nampak tak? Beli burger RM1 ada keep the change kau. Ada balance lagi. Ambil kau. Jadi Cikgu, burger dah sampai. Burger dah sampai. Yelah, burger dah sampai, kau yang makan dulu. Kita orang ni tengok aja. Lah kau ni kan. Kan? Tak apalah. Kita sampai dalam usus. Tak apalah Takif, kau makan lah kan. Kita orang pun tak kisah. Kita orang pun dah makan dah pun. Kau tengok muka Safri ni. Dah makan dah. Muka makan nasi biryani tadi ni. Kan. Kemudian tengok Aris. Muka dah tengok. Tahu ni muka makan McDonald dah ni. Dah makan dah. Kan. Jadi kami pun dah kenyang semua. Kan. KFC hari jadi atuk saya. Oh ya ke? Makan kek. Makan kek. Ni seorang lagi. Kau tengok Safri. Dia makan kek tak ajak kita pun gitu. Kan. Ini betul-betul lah kan. Fikir perut sendiri je. Jauh. Tak kena jauh ni. tempatnya. Jauh Alah apa susah. Kan bungkus je. Grab kan ada. Kan. Letak tu kuih tu dalam plastik, ikat bawah ataupun ikat tepi, hantar kat kita orang. Kek ikat tepi kek ikat tepi. Okey, baik. Macam mana kek nak ikat tepi? Okey, baik. Kan. Jadi lain macam ni. Okey, baik, tak apa.
Zafi pun fikir macam mana? Okey, tak apa. Okey, baik. Kita teruskan. Baik. Jadi kita kena hormati kepelbagaian agama. Okey, itu sebenarnya. Okey. Baik. Sekarang kita tengok tentang rumah-rumah ibadat di Malaysia. Rumah-rumah ibadat. Setiap agama mempunyai rumah ibadat masing-masing. Rumah ibadat tu maknanya tempat-tempat untuk bersembahyang lah. Dan setiap rumah ibadat itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadi simbol dalam agama berkenaan. Okey. Dan kita tahu rumah ibadat bagi penganut agama Islam ialah masjid. Masjid merupakan rumah ibadat penganut agama Islam. Dan untuk masjid yang terkenal ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur. Yang dibina pada tahun 1963, dirasmikan pada 27 Ogos 1965. Dan seni bina je merupakan gabungan ciri, ada ciri moden, ada ciri Islam dan tempatan boleh menampung 15,000 orang jemaah dalam satu-satu masa. Kira besar juga ni. Dan pembinaan Masjid Negara ini melambangkan perpaduan, toleransi dan keagungan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Ini Masjid Cikgu. Negara. Ya. Apa maksud dia 15,000 jemaah dalam satu-satu masa? Ya, maksudnya, okey, kalau katakan solat Jumaat, kan dalam solat Jumaat kan bila serentak, satu-satu masa tu serentak. Kalau serentak semua solat jemaah tu pada solat Jumaat tu, bermakna masjid itu boleh memuatkan 15,000 orang untuk Ikut sembahyang. 15,000 orang. Tahu? Jadi kira besar lah tu. Besarnya. Memang besar. 15,000 orang memang besar. Dan satu lagi masjid. Masjid Kampung Laut di Kelantan. Okay. Dan ini adalah antara masjid yang tertua di alam Melayu. Antara tertua. Dia punya usia dia mencecah 200 tahun. Dan terletak di Kampung Nilampuri di Kota Baru. Dan seni binanya berunsurkan ciri-ciri alam Melayu. Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, saya yang bina. Yelah kau. Yelah kau. Yelah tu. Kan? Tak apa Zafi. Okey, confident tu penting. Confident tu penting ya. Okey. Jadi confident tu penting, tak apa. Okey. But since kalau kita lihat di sini ramai yang dah masuk, okey, sebenarnya tak cukup untuk kita tengok je masjid. Apa kata kita pergi? Nak tengok tak Masjid Negara? Siapa pernah pergi Masjid Negara? Ada siapa kat sini? Saya tak tahu. Saya belum pergi tak. Okey, iaitu Masjid Al-Qadim yang dibina oleh Tuan Haji Salam Minangkabau, seorang ulama daripada Sumatera. So mempunyai reka bentuk Masjid Agung Demak iaitu daripada Jawa Tengah, Indonesia. Maksudnya di sini, Malaysia ni sebagai agama rasmi adalah agama Islam, maka memang banyak masjid lah. Namun begitu, ada juga rumah ibadat bagi penganut agama lain. Contohnya agama Kristian. Rumah ibadat agama Kristian dikenali sebagai gereja. Dan gereja yang terkenal seperti di Sabah iaitu gereja Saint Michael di Sabah, dibina pada tahun 1893. Dan ini adalah gereja yang tertua di negeri Sabah dan merupakan gereja yang dibina menggunakan batu granit. Batu granit tu batu-batu warna putih tu yang tertua di Malaysia. Granite dalam Ya. Minecraft. Ya, dan terletak di Sandakan, Sabah. Cikgu Itu. jom pergi sana lagi cikgu. Mana? Gereja Saint Michael? Okey. So bila kita dah cerita, kita kena tengok gereja Saint Michael tu macam mana. Betul. Tu geng-geng tu lah. Boleh pula macam tu kan? Boleh. Okey. Dan itu di Hantuah Jaya, Melaka. Dan satu lagi iaitu Wat Bunyaram. Wat Bunyaram iaitu di Padang Sera di Kedah. Dibina pada tahun 1932
ini adalah rumah ibadat bagi masyarakat Siam yang beragama Buddha di Kedah dan di Perlis. Dan ini antara wat yang terbesar di negeri Kedah dan terletak di Kok Diang, Kubang Pasu di negeri Kedah. Ini contoh tokoh dan juga contoh wat. Dan sebenarnya bila kita tengok ni, dia tak cukup kalau